Hai murid-murid, pada hari ini kita akan belajar sekali lagi Pendidikan Moral tahun 5 unit yang ke-7 bertajuk Keadilan. Dan standar kandungan kita adalah amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Standar pembelajarannya adalah menyenaraikan contoh amalan adil dalam hidup bermasyarakat, menjelaskan kepentingan amalan adil dalam hidup bermasyarakat, menghuraikan kesan pengabaian amalan adil dalam hidup bermasyarakat, mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan adil dalam hidup bermasyarakat, dan mengamalkan sikap adil dalam hidup bermasyarakat. Mari kita lihat beberapa nota di dalam buku teks. Tajuk yang pertama, suri teladan dicontohi masyarakat. Kita melihat beberapa gambar yang menunjukkan robot yang sedang melakukan beberapa aktiviti. Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Saya Roboto. Saya telah dianugerahi tokoh kanak-kanak keadilan dalam kampanye kesadaran moral anjuran komuniti setempat. Saya diminta berfungsi pengalaman bersikap adil dalam hidup bermasyarakat untuk dijadikan teladan kepada anggota masyarakat. Semasa pesta makanan anjuran Persatuan Perumahan, saya ditugaskan untuk mengagihkan es krim. Kawan baik saya meminta 2 batang es krim. Saya menolak permintaannya karena setiap orang hanya dibekalkan sebatang es krim saja. Saya dan kawan-kawan berlatih bermain futsal di stadium untuk pertandingan futsal anjuran Persatuan Taman Perumahan. Saya mengajak Yuni menyertai latihan bersama-sama, walaupun dia berlainan jantina dengan kami. Tomomo dituduh mengambil peranti reality maya Zeni, anak penghulu. Tomomo sangat sedih. Saya meminta Zeni menyiasat perkara tersebut terlebih dahulu dan tidak menuduh sesiapa tanpa bukti yang kukuh. Selepas siasatan dijalankan, Zeni mendapati peranti reality mayanya diambil oleh adiknya. Saya berasa syukur karena sikap adil saya dapat mengelakkan berlakunya perselisihan paham antara anggota masyarakat. Saya mengagihkan tugas mengemas buku di perpustakaan community. Selepas membuat pertimbangan, saya meminta Kimini menyusun buku di bagian atas rak buku, manakala Iono menyusun buku di bagian bawah rak buku. Mereka bersetuju dengan agihan saya karena saya mempertimbangkan ketinggian mereka. Perbincangan. Senaraikan contoh amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Contoh amalan adil dalam hidup bermasyarakat ialah menerima pendapat orang lain, tidak bersikap berat sebelah atau pilih kasih, dan memberikan tugasan yang sama rata kepada semua orang. Nyatakan kepentingan amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Ia boleh mengeratkan hubungan silaturahim, mengelakkan sikap mementingkan diri sendiri, dan mengelakkan timbulnya rasa tidak puas hati. Uraikan kesan pengabaian amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Antara kesannya, hilang kepercayaan antara satu sama lain, berlaku perselisihan paham, dan wujud sikap mementingkan diri sendiri. Tajuk yang kedua, amalan adil, hak dipelihara. Gambar menunjukkan perbualan di antara beberapa orang di sebuah kedai makan. Seorang pelanggan berkata, "Abang, saya hendak 2 keping roti telur." Pelayan menjawab, "Baik, mengapakah mata kanan kamu kemerah-merahan?" "Entahlah, mata saya merah sejak pagi ini." "Oh, kamu sakit mata, kamu tidak boleh datang ke sini, penyakit ini berjangkit." Seorang perempuan berkata, "Abang, tidak adil kita bercakap begitu. Dia belum disahkan mengidap sakit mata. Dia berhak berkunjung kemana-mana tempat awam." Seorang pakcik pula menjawab, "Ya, betul katanya. Kita perlu memastikan sesuatu fakta itu sahih sebelum menyuarakan pandangan. Jangan mengikut anggapan sendiri." Pelayan itu berkata, "Maafkan saya, adik." Dan pelanggan itu berkata, "Tidak mengapa." Perbincangan, apakah yang akan berlaku sekiranya amalan adil dalam hidup bermasyarakat diabaikan? Jelaskan. Akan berlaku perselisihan paham. Tajuk yang seterusnya, bersikap adil, masyarakat harmoni. Di dalam situasi ini, sekumpulan murid telah diberikan tugas untuk membuat pembersihan. Saya terpilih menjadi ketua kumpulan pembersihan Balai Raya Kampung Bunga Ros. Saya mendapati salah seorang ahli kumpulan saya ialah cucu ketua kampung. Bagaimanakah saya mengagihkan tugas pembersihan?
Tindakan yang adil adalah mengagihkan tugas mengikut kemampuan ahli kumpulan dari segi jantina, tenaga, dan kebolehan. Kesannya, semua ahli kumpulan berasa gembira dan menurut arahan saya. Perasaan saya gembira karena ahli kumpulan bersetuju dengan keputusan saya. Jika tindakan tidak adil, mengagihkan tugas yang lebih ringan kepada cucu ketua kampung demi kepentingan diri sendiri. Kesannya, ahli kumpulan lain berasa tidak berpuas hati dan enggan melaksanakan tugas. Perasaan saya sedih karena tidak mendapat sokongan daripada ahli kumpulan. Perbincangan, uraikan kepentingan amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Kepentingan amalan adil adalah agar semua orang berpuas hati dengan keputusan. Tajuk yang seterusnya, pengundian adil, keputusan diyakini. Kamu sedang menyaksikan pertandingan nyanyian lagu patriotik yang diadakan di Taman Perumahan. Para penonton diamanahkan untuk membuat undian bagi memilih pemenang. Setiap penonton hanya mempunyai sekali peluang mengundi. Berdasarkan undian penonton, siapakah secara adil layak untuk memenangi pertandingan ini? Kita perhatikan apakah pandangan setiap penonton. Peserta keempat paling baik suaranya merdu tetapi orangnya nampak sombong. Peserta ketiga tidak mendapat bunga. Kasihannya, ibu menyuruh saya memilih peserta yang kedua karena peserta itu anak kawannya, tapi persembahannya kurang menarik. Peserta pertama ialah kawan karib saya, tetapi persembahan peserta keempat lebih menarik. Peserta kelima pernah membantu saya tetapi persembahannya kurang memuaskan. Ramalkan kesan jika pengundian dijalankan secara tidak adil. Ramai orang akan merasa tidak puas hati dengan keputusan pertandingan tersebut. Sekarang kita akan membuat beberapa aktiviti di dalam buku kerja kita di muka surat 43 sehingga 48. Mari kita mulakan. Yang pertama, lengkapkan peta minda yang berikut tentang contoh amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Soalan yang kedua, lengkapkan jadwal di bawah ini tentang kepentingan amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Soalan yang seterusnya, pahami situasi. Kemudian, jawab soalan yang berikut. Soalan yang seterusnya, bulatkan jawaban yang betul tentang amalan adil dalam hidup bermasyarakat. Soalan yang seterusnya, terangkan sikap adil yang patut kamu lakukan terhadap masyarakat berdasarkan situasi yang diberikan. Soalan yang terakhir, tandakan tik pada ruang kosong bagi pernyataan yang berikut. Tandakan pada ruang 1 jika tidak pernah, ruang kedua jika kadang-kadang, ataupun ruang yang ketiga jika selalu. Sekian saja pelajaran untuk kali ini. Semoga murid-murid dapat memahami dan mengaplikasikan nilai ini di dalam kehidupan.